Okey, hari ni kita akan bercakap pasal filem P.Ramlee. Ini ialah satu-satunya video yang aku buat berdasarkan filem P.Ramlee. Sebelum ni aku tak pernah buat lagi review filem P.Ramlee. Aku agak takut juga sebenarnya, takut dikecam juga, tapi tak apa, go on. Okey, aku just nak mengulas sahaja. Filem yang aku akan bercakap ni adalah filem yang kontroversi. Okey, di tahun dia terbit dan sampai sekarang. Filem ni tajuknya ialah Gelora. Okay, sebuah filem kontroversi yang memaparkan adegan-adegan panas, which is pada aku, kita tak pernah nampak lah filem P.Ramlee yang macam tu. Dan aku pun agak terkejut yang sebuah filem P.Ramlee ada babak sedemikian. Tapi sebelum kita bercakap lanjut lah pasal filem Gelora ni, kita intro dulu. Gelora ni merupakan sebuah filem tahun 1970. Okay, apa yang aku baca, Gelora ni lahir apabila P.Ramlee cuba untuk cari idea-idea baru lah. Sebab dia punya filem pun dah start jatuh, dah start kurang popular kan, dikritik teruk. So the last kata apa, resort dia ialah dengan buat filem yang ada adegan-adegan panas. So ini ialah satu daripada filem dia lah. Kisah dia berkisar tentang Ruby. Dia ada kawan dia, tak silap aku, nama dia Rizman. Betul kan kalau aku salah. So one fine day, Rizman ni kena halau daripada rumah. Dia tak suka dengan mak tiri dia, kerap berjudi. So Ruby cakap, "Mai lah tinggal rumah I." So Rizman pun tinggal rumah Ruby ni, tidur asing lah. Okay, tapi yang terjadi ialah Rizman ni pula suka kepada Ruby. Sebab mak Ruby ni cantik. Okay, dan lama kelamaan cinta Rizman terhadap Ruby berkurang, dan Rizman dah jatuh cinta, dah kerap buat hubungan terlarang dengan mak kepada Ruby ni. So nak ditekan satu cerita, pada satu hari ni si Ruby ni ke majlis silap aku, majlis perpisahan macam tu lah, untuk rakan-rakan kerja dia. So dia bertemu dengan seorang lelaki, nama dia Jimmy ataupun Ruzaimi. Dia ni lakonan P.Ramlee lah. So Jimmy ni pula suka dekat Ruby ni. Dan akhirnya disebabkan oleh bila si Ruby ni tahu bahawa mak dia dengan si Rizman ni bersekedudukan. So Ruby ni pergilah ke rumah Jimmy ni dan mahu jadi macam perempuan simpanan dia lah. Jatuh cinta, nak suruh si Jimmy ni blur dia lah. Macam tu lah lebih kurang. So there is a twist dekat the end tu. Tapi aku rasa hujung tu aku tak nak bagi tahu, apa kena tonton sendiri. For me, filem ni ada plot yang pada aku kompleks dan pada aku rare. Honestly, walaupun orang tak nak bercakap sangat pasal filem Gelora, aku rasa let's not talk about the sensual part, bahagian yang seksi, maxi. For me, pada aku filem bahagian itu adalah bahagian yang just untuk penyedap. Tapi if we delete that pun, aku rasa filem ni still one of the best and one of the rarest lah kot. Okay, filem yang paling rare aku pernah tengok diarahkan oleh P.Ramlee. The best thing sebab Gelora ialah dia punya idea, dia punya message. Filem ni berselirat. Aku boleh cerita, aku tak pernah tengok lagi filem P.Ramlee yang cerita pasal suami orang bersekedudukan dengan orang lain, isteri orang bersekedudukan dengan berbelit lah cerita ni. This is, nak kata berbelit sampai tahap filem Nolan tu, tak. Cuma aku suka the connection between characters. The character dalam filem ni memang agak simple. Kita ada karakter yang pada aku agak sikit lah, agak menarik. Tetapi for me the message is very good. Okay, walaupun filem ni cuba dibikin dengan kontroversi. Okay, cuba di promote menggunakan kontroversi, adegan-adegan yang pada aku agak kurang selesa lah aku tengok. Especially adegan Rizman buka bra Sisa Rimah tu, aku macam Allah, aku macam boleh filem Melayu tahap tu ketika itu kan. Aku macam tak tahu nak kata apa lah. Tetapi bila aku tengok keseluruhan filem ni, this is one of the good story. Daring, berani, sebab dia bercakap tentang isu perselingkuhan.
kita jarang tengok filem yang macam ni, dan aku rasa adegan-adegan tersebut pun sesuai dalam filem yang macam ni. Tetapi ialah ketika itu ianya melanggar budaya dan juga hakikat berada di Malaysia. So filem ni memang panas dan tak akan pernah ditayang dekat mana-mana lah. If you have a chance, you can watch that YouTube. I will not give you the link and so on. Pandai-pandai cari. Cuma kualiti dia agak teruk, tapi kita boleh dapat tengok lah dia punya kualiti filem Gelora ni setakat mana. Secara jujurnya filem ni honestly aku bagi 5 star. Kalau katakan filem ni di remake sekarang, for me this is one of idea yang pada aku akan jadi lebih cantik jika dibikin sekarang. Aku cuma kadang-kadang agak kurang selesa sikit lah, sebab P. Ramlee punya style dia still ada dalam filem ni. Walaupun filem ni kadang-kadang cuba lari daripada typical P. Ramlee punya pengarahan, P. Ramlee still ada dia punya trademark yang kita boleh dapat lihat dalam filem ni. Honestly, aku nak bagi tahu P. Ramlee bukanlah watak utama sangat pun dalam filem ni. Dia just watak hujung-hujung, watak yang adalah kepentingan dia tetapi taklah macam penting sangat. Dan watak utama filem ni pun agak muda, agak macam kita nampak lah yang P. Ramlee sedang nak menonjolkan generasi baru, dan dia just nak mengundur, nak berada dekat belakang tabir. Dan aku nak cakap this movie is totally insane. Okay, Gelora memang insane. Pada tahun 1970, wow. Kita mungkin lah kenal dengan filem suami isteri, perempuan isteri ada dot-dot dah apa semua tu kan. Tapi ini sebelum tu, dan aku rasa wow. Aku rasa macam the story P. Ramlee nak paparkan tentang perselingkuhan, tentang bila hang selingkuh dengan hang macam betray buat girlfriend hang, lepas tu hang dapat pula perempuan lain yang mana rupanya lebih buruk daripada perempuan yang hang sedia ada. So dia tentang karma, tentang takdir, tentang apa yang kita buat, decision yang kita buat. So benda-benda ni dia memang totally kita boleh fikir tau, sebab benda tu memang terjadi dalam masyarakat kita, dan P. Ramlee sendiri nampak benda tu, dan mungkin ketika awal-awal dia orang tak berani nak buat sebab filem macam ni agak tabu. So bila dia buat, for me Gelora is benda yang pada aku paling pelik dan paling unik lah aku rasa pernah tengok. Tetapi aku recommend untuk orang-orang yang berani saja. For me, kita akan dapat tengok the other side of P. Ramlee yang mana kita tak dapat tengok dalam filem-filem yang selalu kita tengok dekat TV. Usually kita kenal dia sebagai seorang yang komedi, lawak, lucu, musical, filem-filem bercorak musical, filem-filem bercorak komedi. Tapi dalam filem ni totally serious. Dan aku macam agak janggal jugalah bila tengok dia orang pakai perkataan mostly 100% English. Tapi itu yang menjadikan filem ni unik. Kita nak paparkan bahawa orang-orang yang kaya-kaya ni diorang tak pakai diorang tak pakai BM and so on. So bagus. Cuma walaupun adalah lompong-lompong macam yang kita boleh macam persoal kita dari segi plot dia, tapi pada aku this movie is 5 star. Okay, 5 star untuk super filem P. Ramlee. Cuma macam aku cakap tadi, jangan tanya kenapa filem ni tak tayang dekat pawagam, pula tayang dekat TV, sebab filem ni is not suitable for TV at all. Okay, message dia mungkin orang-orang dewasa sahaja boleh tengok. So kalau hang pun nak tayang, minat P. Ramlee lah, tayang dekat budak-budak, this movie is not for them. Okay, ini ialah untuk orang-orang yang lebih faham pemikiran macam ni kan, dan kita boleh tengok message dia tentang apa yang hang buat kemudiannya akan ada efek kepada. Wow, aku suka twist filem ni, memang mantap. Okay, twist filem ni for me one of the best part of this movie. Okay, bukannya bahagian-bahagian sensual tu itu tak ada apa sangat, boring, tak ada apa sangat. Yang best ialah third act filem ni for me best. Bila Sarimah tu, watak Sarimah ni, ibu kepada Ruby jadi pembunuh, haba akan tengok. This is one of the best part pada aku yang menjadikan filem ni ada X factor. Itulah. Mungkin orang akan cakap filem ni agak tabu, tak payah perbincangkan lah and so on. For me, aku bincang filem ni dari sudut dia punya story,
dan bukannya pasal sensual scenes tu. For me, aku tak pandang sangat yang tu. That is the part yang mungkin P.Ramlee buat silap and so on ketika hidup dia. Tetapi aku tengok movie ni sebagai sebuah penceritaan, dan aku nampak P.Ramlee sebenarnya ada something to say. Tetapi sayangnya filem ni agak heavy untuk TV, untuk tayangkan dekat mana-mana. Dan ya, aku memang salute dengan idea filem ni. Aku memang salute. Aku harap kalau diorang remake filem ni sekarang, this is one of the best movie yang pada aku akan menjadi hebat lah, kot lah kan. Aku just harap sajalah. Tapi aku rasa Gelora patut kekal sebagai filem yang sebegitu, okay, yang P.Ramlee dah buat. Sebab filem ni jadi lebih panas, lebih kontroversi, sebab it belongs to P.Ramlee. Kalau orang lain buat, aku rasa tak sepanas tu kot. Okey lah, aku rasa itu sahaja. Okey, minta maaf kalau katakan ada yang mungkin kurang bersetuju dengan aku. Okay, tapi pada aku, ini ialah filem-filem rare P.Ramlee. Allah yarham P.Ramlee kita, yang mana kita tak pernah tengok dekat mana-mana. Dan aku berkesempatan, ini pun kebetulan sebab ada kontroversi lain yang melanda ketika ini. So aku terjumpa filem ni dekat somewhere in YouTube, dan aku tonton sebab itu saja satu-satunya yang ada. Okay, dan aku kongsikan pengalaman aku menonton. Dan terpulanglah jika ada yang tak suka, okay, dan ada yang suka, okay, aku mohon maaf, okay, sebab aku berhati-hati juga ni sebenarnya nak bercakap pasal filem P.Ramlee ni, sebab aku tahu akan ada yang suka, ada yang tak. Okay, so kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Okay, Assalamualaikum.